Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salamun Solehin bin Salim. Hari ini sekali lagi akan berkongsi sedikit berkenaan dengan uh, pendidikan inklusif. Okey. Pendidikan inklusif ini kita dengar dan kita boleh kaitkan pendidikan inklusif ini dengan pelajar-pelajar berkeperluan khas ataupun MBK singkatannya, belajar di dalam kelas bersama-sama dengan pelajar-pelajar normal ataupun pelajar-pelajar aliran perdana. So, sekarang ini saya sebagai bakal guru pendidikan khas, mengambil maklum betapa perkara ini amatlah penting sebenarnya. Pendidikan khas ini, pendidikan inklusif ini penting untuk kanak-kanak berkeperluan khas itu sendiri, dan juga penting untuk masyarakat sebenarnya. Penting untuk masyarakat yang keseluruhannya. Pertama sekali, apa kepentingan kepada kanak-kanak itu? Pertama sekali ialah kita dapat memberi pendidikan yang optimum kepada murid-murid berkeperluan khas ni. Seusai kata mereka mempunyai keupayaan ataupun bakat-bakat tertentu yang mampu digilapkan, dan mereka akan diketengahkan ke aliran perdana ataupun kelas-kelas yang disekelilingi oleh pelajar-pelajar yang normal. Dalam perkara ini, maka perkembangan terhadap diri mereka akan lebih meluas. Contohnya perkembangan dalam aspek emosi, perkembangan dalam aspek sosial. Begitu juga yang paling utama ialah perkembangan dalam aspek kognitif. Bagaimana dalam kelas di aliran perdana bersama dengan rakan-rakan yang normal, kanak-kanak berkeperluan khas ini akan mula belajar bersosial, akan mula mengenal cara berkomunikasi dengan orang-orang normal, dan secara tidak langsung pendidikan inklusif ini akan memberi mereka pengalaman ataupun kesediaan untuk kanak-kanak khas ini setelah keluar sekolah untuk sama ada untuk di tempat bekerja nanti. Kita sedia maklum bahawa kanak-kanak berkeperluan khas ini mengalami gangguan emosi juga sebenarnya apabila dihina ataupun diejek kerana berada di dalam ruang lingkup ataupun bangunan yang khusus, yakni murid-murid yang dikatakan tidak upaya. Tapi sebenarnya jika mereka berada di dalam kelompok pelajar-pelajar normal, maka dalam diri mereka, emosi mereka akan merasa lebih baik kerana mereka merasakan diri mereka ada something yang special, yang lebih special. Aku juga mampu seperti pelajar-pelajar normal. Itulah sebenarnya kepentingan yang dapat membantu secara tidak langsung murid-murid khas dari segi emosi. Begitu juga kognitifnya, pembelajarannya akan standard dengan kanak-kanak normal dengan bantuan guru aliran perdana itu sendiri. Yang seterusnya ialah banyaklah kepentingan lain, antaranya juga ialah yang utama matlamat dia ialah memberi kesedaran kepada masyarakat. Memberi kesedaran kepada masyarakat ni banyak caranya. Antaranya ialah inilah dia platform dia. Platform dia ialah dengan kita memperkenalkan murid-murid keperluan khas kepada orang-orang yang normal. Contohnya membawa masuk murid yang menginklusifkan murid berkeperluan khas ke dalam kelas aliran perdana, and then pada waktu itu maka pengenalan murid-murid biasa dan ataupun guru-guru aliran perdana terhadap murid-murid khas ini lebih tinggi. So tiadalah salah faham terhadap mereka, tiadalah salah faham dalam kalangan murid-murid normal terhadap ketidakupayaan kanak-kanak ini. Malah mereka akan lebih dihargai dan lebih difahami di dalam masyarakat suatu hari nanti. So pada pendapat saya, pendidikan inklusif ini apa yang telah disarankan ataupun diwujudkan sejak 1995 lagi adalah sangat baik, dan mampu meningkatkan orang kata apa, meningkatkan pandangan yang lebih jernih, lebih baik terhadap mereka-mereka yang mengalami ketidakupayaan.
Itu saja berkenaan dengan kepentingan dia. Namun di sisi cabaran, sebenarnya pendidikan inklusif ini mempunyai pelbagai cabaran. Banyak cabaran yang dihadapi oleh guru-guru ataupun murid itu sendiri ataupun ibu bapa sendiri. Okey, yang pertama ialah bagaimana murid-murid itu nak menyesuaikan diri mereka dengan kawan-kawan yang baru, dengan kawan-kawan dengan yang ragam-ragam yang baru. Mereka tidak mengenal, mereka tidak rapat. Macam mana cikgu-cikgu nak memastikan dalam kelas tersebut murid yang diinklusifkan tidak tercicir ataupun ketinggalan dalam pembelajaran, ataupun macam mana guru-guru aliran perdana tersebut nak memastikan apa yang diajar pada dalam kelas hari itu, murid-murid pendidikan khas itu, murid-murid inklusif tersebut dapat join bersama dengan murid-murid yang lainnya. Macam mana guru nak menyampaikan ataupun kaedah yang perlu digunakan untuk mengajar. Okey, jadi isu dia adalah antaranya kekurangan pengetahuan dalam kalangan guru aliran perdana dalam mengajar murid-murid keperluan khas. Maka di sini isunya lebih kepada kekurangan ilmu pengetahuan. Okey, dan begitu juga isu-isu lain ialah kekurangan dalam aspek kerjasama antara guru, ibu bapa dan pentadbir sekolah. Kekurangan kerjasama ini menyebabkan murid-murid ini akan tercicirlah dia punya kemampuan dan ataupun dia punya keadaan yang mampu untuk mengoptimumkan perkembangan dalam pendidikan untuk diri dia sendiri. Maka isu-isu sangatlah banyak, namun sekiranya ibu bapa, guru dan pentadbir dapat berusaha dan bekerjasama beserta dengan agensi-agensi yang terlibat, pakar-pakar terlibat dalam membantu menyampaikan pengetahuan kepada guru-guru aliran perdana dengan pelbagai kaedah pengajaran dan sebagainya, insya-Allah ia akan mampu memberikan pendidikan yang optimum kepada kanak-kanak yang diinklusifkan itu. Maka itulah sahaja sedikit perkongsian berkenaan dengan pendidikan inklusif. Amat terbaik, tetapi perlukan kerjasama yang padu dalam kalangan ibu bapa, guru, pentadbir dan murid itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.